Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah topik terakhir untuk proses Pygmalion 2, radiograf duplikasi dan subtraksi. Saya akan terangkan dahululah filem berduplikasi dan proses duplikasi. Kemudian baru saya explain tentang subtraksi. Duplicating radiograph atau kita duplicate radiograph atau kita copy radiograph untuk elak pemeriksaan yang berulang untuk dapatkan radiograf yang kedua, meminimalkan dos sinaran kepada pesakit. Bermakna kita tak perlu membuat pemeriksaan yang sama kepada pesakit sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi kita copy atau duplicate radiograf yang kita perlukan, itu sahaja. Untuk duplicating, filem duplikasi dilakukan dengan mendedahkan filem asal kepada sumber cahaya secara terus dengan filem duplikasi. Prosedur ini menggunakan duplicator komersial. Prinsip dia sama dengan mesin photostat, tapi dia menggunakan filem duplikasi. Okey. Mengapa kita perlu duplicate radiograf tersebut? Okey, kita nak salinan pada filem tersebut. Pertama, kerana pesakit perlu dipindahkan ke hospital lain dan membenarkan radiograf asal disimpan di hospital asal. Bermakna hospital asal akan menyimpan radiograf asal, manakala hospital yang kita perlu pindahkan pesakit itu, kita berikan satu radiograf kopi atau radiograf salinan kepada hospital yang perlu kita pindahkan pesakit tersebut. Okey. Kedua, untuk penerbitan buku atau jurnal. Okey, untuk penerbitan buku atau jurnal, hospital tidak akan benarkan radiograf asal dibawa keluar. Jadi, kita boleh salin radiograf asal tersebut menggunakan prinsip duplikasi. Okey. Ataupun untuk pembelajaran radiograf atau perubatan. Contohnya, untuk pembelajaran kita di college, itu biasanya radiograf itu adalah bukan radiograf asal, ia adalah radiograf duplikasi. Okey, kita pergi kepada prinsip duplikasi. Ia guna kaedah faksimile radiograf atau contact copying. Okey, radiograf asal diletakkan rapat pada filem duplikasi. Kedua-dua filem didedahkan pada sumber cahaya. Ingat filem duplikasi adalah berbeza dengan filem radiografi. Gambar rajah menunjukkan satu simple duplicator atau contact printer, atau kita panggil sebagai pencetak sentuhan ringkas. Okey. Di sini ada plate glass, ada radiograf asal, ada filem duplicating atau filem duplicate untuk kita salin image pada radiograf asal, ada polyform dan baseboard. Okey. Plate glass ini adalah berat bertujuan sebagai pemberat, bertujuan untuk mengekalkan sentuhan antara filem duplikasi dan radiograf asal. So kita nak filem asal, radiograf asal dengan filem duplikasi ini rapat. Kita tak nak ada air gap. Okey. Sekiranya ada air gap, dia boleh menyebabkan bayang atau penambra. Gambar pun menjadi tidak sama saiz pada dengan radiograf asal. Jadi kita perlu rapat. Radiograf asal perlu dirapatkan dengan filem duplikasi. Okey. Manakala polyform memastikan sentuhan tetap tidak bergerak pada seluruh filem. Okey, polyform ni memastikan duplicating filem ini atau filem duplikasi ini tidak bergerak. Okey. Kalau bergerak akan menyebabkan kabur. Menyebabkan kabur pada filem duplikasi. Gambar akan tidak jelas. Ini adalah satu duplicating unit ringkas. Okay. Filem asal hendaklah diletakkan sangat rapat dengan filem duplikasi. Okey, filem asal original radiograph perlulah diletakkan sangat rapat. Okey. Ini lebih lagi apabila pad tekanan ditutup dan dikunci. Okey, ini pad tekanan, ini gelas lah, plate glass. Okey, ini plate glass. Okey, selepas plate glass tu kita akan letakkan radiograf asal, lepas tu filem duplikasi. Okey, lepas tu pressure pad ni ada polyform lah, ni polyform dan baseboard. Okey, ini adalah pressure pad, bahagian pressure pad.
filem duplikasi mempunyai lapisan emulsi tunggal. Bahagian emulsi hendaklah bersentuhan dengan filem asal. Make sure bahagian emulsi pada filem duplikasi ini bersentuhan dengan radiograf yang asal. Filem duplikasi adalah filem positif, duplikasi terus dari filem asal. Maksudnya dia akan duplicate sebiji sama dengan filem asal. Jika masa dedahan cahaya ditingkatkan, filem duplikasi akan lebih cerah. Kurang cahaya diterima, filem duplikasi akan menjadi lebih gelap. Kalau kita tengok dekat sini, filem duplikasi diletakkan di atas filem radiograf asal pada lapisan kaca. So, cahaya dekat sini. Kita akan letakkan, seperti saya cakap tadi, kita akan letakkan radiograf yang asal dahulu. So, radiograf asal, cahaya akan memancarkan pada radiograf asal, kemudian terus kepada radiograf filem duplikasi. Kalau kita tengok bayang pada radiograf asal tu akan jadi pada duplikasi filem. So dia duplicate bayangan lah. Kalau gelap, maknanya gelap lah duplikasi filem. Kalau bahagian cerah, cerahlah bahagian duplikasi filem. Saya kata dia seperti prinsip photostat lah, bagaimana kita photostat, tapi ini untuk duplikasi filem. Kita tengok gambar ni, ini adalah original, ini adalah filem duplikasi. Jika proses duplikasi dilakukan dengan baik, filem duplikasi akan menghasilkan semua maklumat diagnostik yang diperlukan, tetapi tidak sebaik filem asal. Kalau kita tengok ni, tiada pun perbezaan, hanya sedikit saja perbezaan, terutama di bahagian sini. Ni macam ada cerah sikit, ni gelap sikit, macam tu, sedikit saja perbezaan. Lain-lain diagnostik, info diagnostik ada. Jika proses duplikasi tidak bagus, nilai diagnosis pada duplikasi akan berkurang. Kalau kita tengok sini, dia blur sikit. So, mungkin disebabkan oleh pergerakan filem duplikasi ataupun filem duplikasi tidak rapat. Kurangnya kerapatan antara filem asal dan filem duplikasi akan menghasilkan filem duplikasi yang kurang perincian. Kita tengok sini, kualiti dia kurang berbanding dengan yang original. Kemudian kita pergi ke bahagian teknik image subtraksi pula. Teknik image subtraksi ialah teknik menyingkirkan, subtract, image yang tidak perlu, tetapi pada yang sama meninggalkan maklumat diagnostik yang penting. Ia diaplikasikan biasanya ke atas prosedur angiografi. Pada angiografi kita akan subtractkan tulang dan tisu, dan meninggalkan saluran darah yang berkontras. Maksudnya image angiografi ini menggunakan prinsip subtraksi. Filem subtraksi pula mempunyai lapisan emulsi tunggal, dilapisi oleh lapisan anti-halasi. Lapisan base diperbuat dari polister, sesuai digunakan bersama prosesor automatik. So, filem subtraksi ni boleh diproses menggunakan prosesor automatik atau daylight. Dalam teknik subtraksi, kita menggunakan dua jenis filem. Pertama, mask filem. Kedua, print filem. Untuk mengenalinya, dia ada taket. Untuk mask filem dia ada satu taket atau taket tunggal, manakala print filem dia ada dua taket. Sebagai identifikasi dan mengenal pasti permukaan emulsi. Terdapat dua jenis subtraksi. Satu, subtraksi fotografi, kita guna duplicator. Satu lagi subtraksi digital, kita guna radiograf digital atau DR. Untuk yang sekarang, subtraksi yang you tengok dekat angio tu, kita guna digital radiografi.
Dan kita pergi kepada prinsip subtraksi atau proses subtraksi mengikut urutan. Kita pergi kepada prinsip proses subtraksi fotografik. Bagaimana subtraksi ini dilakukan? Okay. Langkah pertama, kita ambil image pertama. Okay, contohnya dalam untuk prosedur angiografi, kita ambil satu filem, satu radiograf atau satu image tanpa kontras. Kemudian kita positifkan image tersebut. Okay, image yang pertama ini adalah image negatif, iaitu image radiograf biasa adalah image negatif. So kita jadikan dia sebagai image mask dalam bentuk image positif. Image positif di mana struktur resolutionnya adalah cerah dan radio opak adalah gelap. Okey. So langkah pertama kita dapatkan image mask iaitu image positif. Okey. Langkah kedua. Okey, sekarang kita masukkan kontras pada patient. So kita ambil gambar pada kawasan yang sama tetapi dengan kontras, di mana nombor 7 ni adalah kontras. Contohlah nombor 7 ni adalah saluran darah yang telah disuntik kontras. Okey, kita ambil gambar image kedua. Kemudian kita duplikatkan dengan image mask tadi. Okey, image mask positive image tadi kita duplikatkan. So maksudnya kita tambahkan. Okey, kita tambahkan dengan image kedua tadi. So apa yang tinggal adalah nombor 7. Nombor 7 adalah tadi saya cakap salur darah yang berkontras, yang kita suntik kontras. Okey. So yang terhasil adalah image subtraksi yang kita mahukan. So kita nak salur darah berkontras sahaja. Okey, yang tulang, tisu semua kita subtractkan. Bermakna nama-nama lain ini adalah struktur tulang dan tisu yang kita tak nak. Okey. So yang kita tak nak ni kita positifkan image tersebut. Kemudian kita ambil satu lagi untuk langkah kedua, image kedua dengan salur darah yang kita dah suntik kontras. Kawasan yang sama tapi yang kedua ini kita dah suntik kontras. Kita sedang suntik kontras. So kita tambahkan dengan image positif tadi. Okey, image tanpa kontras tadi. So yang terhasil adalah, yang kita nampak adalah hasilnya image subtraksi dengan salur darah berkontras. Okey. Saya terangkan lebih detail lagi berkenaan prinsip proses subtraksi fotografik. Okey. Langkah pertama, bagaimana untuk hasilkan image mask atau image positif. Okey, kita ambil radiograf pertama atau image pertama tanpa kontras. Okey. Kita jadikan sebagai image asal. Okay. Kemudian duplikasikan image asal menggunakan filem subtraksi. Kita guna unit duplikasi yang sama untuk kita duplikat filem, tetapi untuk dapatkan filem mask atau image positif, kita guna filem subtraksi, bukan filem duplikasi. Kalau kita guna filem duplikasi, gambar kita atau image yang terhasil adalah sebiji sama dengan image asal, tetapi apabila kita guna filem subtraksi, kita akan hasilkan image positif, ya. Okey, sama saja konsepnya macam proses duplikasi, di mana kedua-dua filem ini iaitu filem radiograf pertama atau image asal diletakkan di atas permukaan kaca unit duplikasi. Filem subtraksi diletakkan paling atas. Okey, cahaya dari unit duplikasi dipancarkan dan filem subtraksi diproses, maka terhasillah image mask. Okey, ini adalah sebuah unit duplikasi. Prinsip yang sama untuk duplikasi. Okey, tetapi untuk dapatkan image positif, kita perlu letakkan filem pertama adalah
filem asal atau image pertama ya. So filem kedua adalah filem subtraksi untuk dapatkan image positif. Tetapi untuk duplikasi, saya ceritakan sebelum ini, image pertama adalah image asal, filem kedua adalah filem duplikasi. Okay, filem duplikasi untuk kita dapatkan duplikat sebiji sama dengan image pertama. Tetapi sekiranya kita guna filem subtraksi, kita akan dapat image positif. Okay, image pertama adalah negatif, radiograf biasa kita adalah negatif. Untuk dapatkan image positif, kita perlu guna filem subtraksi. Okey, itu beza dia. Okey, kita tengok gambar rajah di bawah ini pula. Okey, step pertama atau langkah pertama, first image. Okey, kemudian kita tambahkan dengan filem subtraksi, maka jadi image mask atau image positif. Kita tengok kat sini, image positif adalah struktur radiolucent cerah dan radio opak gelap. So radio opak gelap So ini filem radiograf biasa, iaitu filem negatif, image negatif. So bila kita subtractkan, kita guna unit duplikasi dan kita letakkan filem subtraksi untuk dapatkan image positif. Ini adalah image yang terhasil. Okey. Okey, prinsip sama juga. Saya ulang semula. Mengambil radiograf pertama tanpa ejen kontras, so image asal. Kemudian duplikasi guna filem subtraksi untuk menghasilkan image positif atau image mask. Okey. Kita pergi ke langkah kedua, di mana kita dah dapat image positif. So langkah kedua, radiograf dengan kontras diambil. So kita nak ambil image dengan kontras. So kita ambil satu image radiograf dengan kontras. Okey. Kemudian image mask atau filem positif tadi, image positif tadi disusun bertindihan dengan image kedua, image kontras image dengan kontras. So mask image positif tadi, second image adalah image dengan kontras. Okey. So pastikan setiap tulang berlapis secara tepat. Okay, maknanya tulang-tulang ni dia kena bertindihan dengan tepat lah, supaya dia boleh subtract kan. Okay. Illuminator dan pita pelekat boleh digunakan untuk membantu proses ini. So mula kita kita letak dekat illuminator untuk check. Kemudian kita tindankan. Okay, so kita boleh nampak adakah tulang itu betul-betul bertindihan. Okay. Okey, kita tengok radiographic image yang kedua dengan kontras. So ini image kedua dengan kontras dan ini ialah image pertama tanpa kontras. So kita tak boleh tengok kat mana salur darah yang berkontras tadi dengan jelas. That's why kita kena subtract kan, kita buang semua tulang-tulang dan tisu-tisu lembut ni di dalam radiograf. So hanya tinggal salur darah berkontras sahaja, sebab kita nak tengok angiografi kan. So kita salur kena darah pesakit. Okey, tadi saya kata kita kena letak bertindihan image positif dengan image kedua, image berkontras tadi. So kemudian kita letakkan satu lagi filem subtraksi. Okey, kejadian ini berlaku di unit duplikasi. So tengok, image pertama adalah image positif, image kedua adalah image dengan kontras, dan filem ketiga kita letak filem subtraksi. Okey. Bahagian emulsi filem subtraksi bersentuhan dengan filem kedua, ya. Okey, kita susunkan begitu. Dedahan cahaya dilakukan dan filem subtraksi diproses. Sama saja dalam proses duplikasi tadi, tetapi susunan untuk subtraksi, untuk hasilkan filem subtraksi perlu ada tiga. Pertama adalah image pertama, image tanpa kontras atau image tanpa kontras yang positif. Okey, kedua, image kedua dengan kontras. Okey. Seterusnya filem subtraksi. Okey. Ketiga-tiga filem ini didedahkan menggunakan duplikator. Image yang disubtraksikan akan terbentuk pada filem ketiga
semasa filem itu diproses. Okey, akan dibentuk pada filem ketiga, iaitu filem subtraksi lah. Okey, di sini yang pertama adalah kita susun adalah pertama image positif. Okey, image positif bermaksud radiograf tanpa kontras yang kita positifkan. Okey, yang kedua image dengan kontras. Yang ketiga filem subtraksi. Maka terhasillah image subtract yang hanya terlihat salur darah sahaja. Okey. Okey. Langkah pertama, image asal tanpa kontras. Okey, kemudian kita duplikasikan guna filem subtraksi untuk dapatkan image positif ataupun image mask. Ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita ambil radiograf dengan kontras untuk jadikan image kedua. Okey, image kedua dengan kontras. Kita tindihkan dengan image mask atau image positif. Kemudian tindihkan lagi dengan filem subtraksi pada unit duplikasi. So kita duplikasikan, maka terjadilah filem subtraksi. Okey, ini adalah image subtraksi. Image subtraksi, maka terjadilah image subtraksi di atas filem subtraksi. Okey. Okey, inilah hasilnya, final result subtracted image. Okey, kita hanya nampak salur darah dengan kontras sahaja. So kita dah subtract tulang dan tisu-tisu. Okey, so hanya tinggal salur darah berkontras, ya. Untuk digital subtraction, teorinya adalah sama dengan teknik subtraksi fotografik yang saya telah terangkan tadi, tetapi menggunakan teknologi yang lebih moden. So dia punya prinsip di sebalik kejadian subtraksi yang you all tengok di fluoro atau di incu tu adalah sama saja. Hidden proses adalah sama. Mula-mula ambil radiograf asal tanpa kontras, dipositifkan image, kemudian radiograf dengan kontras diambil. Okey, kemudian dia subtraksikan keduanya untuk dapatkan image subtraksi, iaitu image yang hanya ada salur darah berkontras sahaja. Okey. Digital subtraction ini menggunakan kaedah subtraksi elektronik, sama ada DSA ataupun DSI, ya. Okey, kita tengok ni ya. So ini secara digital lah. So X-ray tube, patient, image intensifier, II. So ini fluoro lah, ya, fluoroskopi yang saya dah explain kuliah yang lepas. Okay. Kemudian TV camera tube. Okay. Kemudian ke preamplifier, pergi ke ADC untuk kita tukarkan signal video tadi kepada signal digital. So ke komputer. So frame 1 adalah mask, iaitu image positif. Okay, frame 2 adalah image dengan kontras. So dia subtraction kan dengan cara digital. So di amplify, pergi ke amplifier, pergi ke DAC atau digital analog converter untuk kita paparkan ke video monitor. Sebab daripada komputer kita subtraction kan guna digital. So bila kita nak paparkan dalam video monitor, kita perlu tukar ya digital ini kepada analog, di mana daripada komputer adalah digital. So kita kena tukar signal digital itu kepada signal analog lah untuk paparan video monitor. Sebab video monitor pada silibus kali ini masih CRT, cathode ray tube. Cathode ray tube adalah analog lah, ya. Kemudian kita boleh arahkan ke video monitor ni, boleh diprintkan menggunakan multi format camera atau multi format imager. Okey. Okey, sama juga explanation yang saya explain tadi. Image pertama diambil sebelum kontras sampai kepada target. So dia akan ambil image pertama sebelum kontras diambil. Okey, kalau fluoro tu sebelum kontras tu sampai, kita dah inject kontras. Sebelum kontras tu sampai, kita dah ambil satu image tanpa kontras. Okey, image pertama disimpan pada frame store 1. Okey, ni image pertama ni.
satu image mask yang kita positifkan, dan image kedua, image dengan kontras disimpan dalam frame store kedua. Kemudian image disubtraksikan secara digital. Okay. Thank you for your attention. Alhamdulillah, subjek proses pengimajan 2 dah sampai ke penghujungnya. Ini adalah topik yang terakhir. Namun ada beberapa nota tambahan yang saya akan beri pada pelajar semua di minggu ulang kaji peperiksaan pertengahan semester, insya-Allah. Okey. Itu saja. Selamat belajar semua dan semoga berjaya lah dengan peperiksaan pertengahan dan juga peperiksaan akhir nanti, insya-Allah. Okey, bye bye.